Terima kasih. Ya, Banting. Terima kasih Tuan Speaker. Banting juga ingin mengambil bahagian dalam membahas rang undang-undang ini. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada seluruh warga Majlis Perbandaran Kuala Langat, sama ada di bawah pimpinan yang YTP sekarang ataupun mantan YTP yang lepas, iaitu Encik Muhammad Zain yang sekarang merupakan pegawai daerah Sepang. Begitu juga dengan usaha daripada YTP, mantan-mantan YTP yang terdahulu. Saya difahamkan bahawa usaha untuk naik daraf Majlis Daerah ke Majlis Perbandaran merupakan satu perjalanan yang cukup lama bagi warga Kuala Langat kerana ianya bermula seawal tahun 2008 di mana waktu itu Pakatan Rakyat mengambil pucuk pimpinan tampuk kerajaan Selangor. Sebenarnya Kuala Langat sangat penting bagi semua, bukan saja Hulu Kelang dahulu pernah bertanding di Parlimen Kuala Langat. Saya kira keluarga mertua, Pak Mak Mertua yang Muhammad Tuan Speaker pun berasal dari situ. Ramai orang sebenarnya berasal dari situ. Dan sebelum Kuala Langat, sebelum Sepang dipisah, dikeluarkan sebagai satu daerah, saya sebagai Sepang pun asalnya Kuala Langat juga. Jadi sebenarnya adalah satu kawasan yang cukup besar. Dan dengan adanya naik taraf ini, maka saya kira bukan saja taraf kita akan bertambah, tetapi layanan dan juga kebajikan penjawat awam yang berkhemah di daerah Kuala Langat ini juga akan bertambah kerana bayaran dari segi cost of living allowance ataupun KOLA dan sebagainya juga akan bertambah. Bukan saja pegawai PBT dan juga pejabat tanah akan merasakan, menikmati kebaikan ini, tetapi malahan pegawai kerajaan persekutuan juga akan mengalami menikmati kenaikan allowance ini. Termasuklah sekolah dia, guru besar dia, pegawai pendidikan, pegawai polis, hospital dan sebagainya. Jadi saya di sini sangat menyeru supaya kerajaan persekutuan dan negeri terus-menerus memberi sokongan kepada Majlis Perbandaran Kuala Langat untuk membangunkan perbandaran ini sebagai sebuah perbandaran yang bertaraf antarabangsa ataupun sekurang-kurangnya bersifat livable. Antara isu yang saya rasa perlu diberi perhatian selepas kita naik taraf adalah dalam aspek pengurusan sisa. Saya pernah mencadangkan kepada Yang Berhormat Esko sebelum ini, iaitu sekiranya kita ada keinginan untuk menguruskan masalah sampah di Selangor ataupun di Kuala Langat, kita boleh bermula dengan membekalkan tong sampah yang percuma kepada mereka supaya isu sampah haram ini akan diatasi. Iaitu bila kita naik taraf dari daerah ke perbandaran, sudah tentu akan ada kenaikan dari segi cukai taksiran, dan dari situ kita boleh memberi sedikit pulangan kepada pembayar cukai bahawa sekarang ini kita sudah jadi perbandaran warga bandar. Jadi kita perlulah juga mempunyai tanggungjawab untuk menjaga keindahan dan juga kebersihan alam sekitar. Ini sejajar dengan keinginan kita untuk menjadikan perbandaran ini sebuah livable city. Kemudian dari segi prestasi, apa yang saya kata itu bukan saja dihadkan kepada pegawai saja, malahan wakil rakyat dia, ahli majlis dia juga perlu mengubah minda mereka, iaitu mereka sekarang ini perlulah mengalas tanggungjawab dan tugas yang lebih berat daripada dahulu. Saya selalu menggunakan satu slogan, iaitu membetulkan yang biasa dan membiasakan yang betul. Iaitu apa yang biasa pada masa dahulu mungkin sekarang tidak terpakai lagi, kita perlu betulkan. Dan apa yang telah kita betulkan pula, kita perlu membiasakannya supaya ia menjadi norma baru. Iaitu dari situ kita akan dapat mempertingkatkan budaya dan cara kita bekerja. Jadi saya mengharapkan ahli majlis dan juga pegawai perlulah sama-sama menjalankan tugas ini dengan satu norma baru, membudayakan, betulkan biasa dan biasakan yang betul. Ini termasuk khususnya Tuan Speaker, ramai ahli majlis ataupun pegawai di Kuala Langat, sama seperti di PBT yang lain, mereka telah pun mencurahkan khidmat bakti mereka sekian lama. Jadi perlunya kita perlu memberi banyak suntikan moral dan juga bakat baru untuk menjadikan perbandaran ini sebuah perbandaran yang bermutu. Tadi ada disebut tentang bangunan baru kita, ia merupakan satu mercu tanda yang sangat penting bagi kita. Saya berdoa bahawa keputusan akan dibuat dengan cepat supaya kita dapat menyiapkan bangunan baru ini pada masa yang paling cepat. Dalam sidang perbelanjaan ataupun perbahasan ini, kita telah pun meluluskan bajet. Kita banyak memperhatikan konsep digitalisasi, tetapi sebenarnya salah satu cara yang kita boleh laksanakan ialah untuk memastikan kalau tidak boleh 100%, kurang-kurangnya 90 ataupun 80% daripada transaksi
yang melibatkan BBT, maksudnya PKL ini boleh dilakukan melalui online, melalui internet, iaitu dari segi permohonan, dari segi pemprosesan, dari segi pembayaran dan sebagainya, semua boleh dilakukan dalam dunia maya. Sekarang ini banyak transaksi BBT masih perlu dijalankan secara melalui kaunter, dan sekiranya kita melaksanakan perintah-perintah seperti CMCO ataupun PKPB ini, maka transaksi ini akan terjejas. Baru saja saya terima aduan daripada seorang pengusaha, saya tak pasti sama adanya berlaku di tempat yang lain atau tidak, iaitu pengusaha seperti Tatika, Daska dan juga Pusat Tuition. Mereka perlu mengemukakan permohonan kebenaran merancang ke OSC. Saya tak pasti sama ini berlaku di tempat yang lain, tetapi bagi mereka yang belum membuat serahan di kaunter, apatah lagi dalam tempoh PKPB ini, maka sekiranya permohonan mereka ini diproses secara dengan lewat, maka mereka mungkin akan mengalami kerugian dan sebagainya. Jadi saya rasa kita sebagai BBT bolehlah melakukan banyak untuk memudahkan, mengurangkan beban mereka. Tentang kita berasa syukur untuk makluman Nurul Kelang, sebenarnya apa yang kita nak inginkan di Perth dan Melbourne dan sebagainya, di kawasan Kuala Langat sebenarnya pun ada juga. Contohnya township seperti Rimbayu, Tropicana Aman, Kamuta Cove dan sebagainya cukup cantik. Jadi saya rasa kita boleh berada di situ untuk melihat sendiri keindahan Kuala Langat. Tapi memanglah itu adalah tempat baru, kawasan baru, township yang baru, mempunyai potensi yang besar untuk dibangunkan. Jadi kita memerlukan satu anjakan paradigma. Ada orang ingat kadang-kadang dalam pembangunan kita ke arah sebuah bandaraya yang livable ini akan ada konotasi-konotasi negatif yang masih tertinggal di situ, dan saya rasa kita perlu melihat kembali sama ada kita perlu membuangkan konotasi-konotasi negatif seperti ini. Contohnya bagi saya, baru-baru ini ada permohonan untuk membina panggung pawagam tabias ataupun teater ataupun opera. Jadi permohonan itu akan melibatkan perbincangan yang cukup panjang lebar, sedangkan adalah satu permohonan yang biasa saja. Tapi mungkin ada konotasi negatif di situ, dan saya rasa sebenarnya ini tidak begitu diperlukan. Kita boleh melihatnya dengan mata yang terbuka. Tadi dalam perbahasan kita juga ada menyebut tentang teater dan opera dan pentas, penunjukan seni dan sebagainya di kawasan di tempat-tempat lain. Dan saya rasa itulah apa yang kita hendak lakukan untuk menjadikan bandaraya ini sebuah bandaraya yang terbuka, yang inklusif dan juga livable. Jadi itulah harapan saya kepada rakan-rakan, kepada Majlis Perbandaran Kuala Langat. Saya mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Yang Berbahagia Datuk Amirul kerana telah pun dilantik menjadi YTP. Saya juga mengucapkan tahniah kepada semua warga yang pernah mencurahkan bakti dan tenaga kepada pembangunan Kuala Langat ini. Sekarang kita telah pun mencapai Majlis Perbandaran. Saya berharap Majlis Perbandaran Kuala Langat akan menjadi sebuah perbandaran yang bertaraf nombor 1 di seluruh Selangor. Barangkali sekarang ini kita adalah yang paling ke bawah. Kita adalah adik baru. Mungkin kita boleh mempintas Majlis Perbandaran Kelang ataupun Majlis Perbandaran Sepang. Saya tak tahulah, mungkin itu harapan saya. Ya, itulah. Thank you. Ya, terima kasih.